masyarakat. 6 daripada mereka merupakan rakyat Singapura atau penduduk tetap dan 5 adalah pemegang pas kerja. Sebilangan besar kes-kes baru itu melibatkan pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perincian lebih lanjut malam ini. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata keputusan Encik Ivan Lim untuk menarik diri daripada barisan bakal calon PAP adalah sesuatu yang disesali. Encik Lim mengumumkan malam semalam untuk tidak bertanding dalam pilihan raya umum setelah menghadapi tuduhan secara online sebagai sombong dan bersikap elitis. Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga Setiausaha Agung PAP telah menerima keputusan Encik Lim untuk menarik diri. DPM Heng berkata Perdana Menteri sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Perkara penting sekarang adalah bagi PAP menumpukan perhatian terhadap isu-isu utama iaitu pekerjaan, kehidupan dan masa depan rakyat Singapura. Sementara itu, Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong berkata proses pemilihan calon PAP kekal tegas dan mantap. Diminta mengulas mengenai kritikan terhadap pemilihan calon PAP, Encik Wong berkata proses pemilihan yang diamalkan sejak bertahun-tahun telah mengetengahkan ramai calon yang baik. Dan dalam pilihan raya kali ini, PAP mempunyai calon-calon yang kuat, pelbagai dan luar biasa. Pagi tadi, Ketua Parti Kemajuan Singapura PSP Dr. Tan Cheng Bock berkongsi tentang proses pemilihan untuk menjadi bakal calon. Meskipun Dr. Tan enggan memberikan pendapat tentang penarikan diri bekas anggota PAP Ivan Lim kerana berpendapat tumpuan parti sepatutnya untuk membantu rakyat. Semasa melawat Pasar Boon Lay bersama pasukannya, Dr. Tan memberi penjelasan mengenai proses pemilihan PSP kepada media. Ini untuk memastikan pasukannya tidak terlepas sebarang sifat baik maupun buruk. Beliau menambah kelayakan akademik bukanlah keutamaan kerana beliau berpendapat seseorang yang pernah mengalami kegagalan boleh menyampaikan pengajaran hidup kepada masyarakat. Parti Rakyat Singapura SPP melancarkan manifestonya hari ini. Ia bertujuan untuk mengatasi bukan sahaja isu-isu sara hidup tetapi juga topik-topik lebih luas yang kurang dibincangkan dalam pilihan raya. Ini termasuk menangani perubahan iklim dan pengupayaan belia serta usia layak mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Berhubung isu sara hidup, SPP mengusulkan agar GST dikekalkan pada kadar sekarang dan pelaksanaan gaji minimum. Parti tersebut mengatakan pandemik COVID-19 menjadikan lebih mendesak untuk menangani isu-isu tersebut. Parti politik terbaru Singapura, Parti Titik Merah Bersatu RDU, juga melancarkan manifestonya hari ini. Dalam satu sesi online bersama media, parti itu berkata ia mahu memandu Singapura ke arah yang betul. Antara yang ingin diketengahkan termasuk ketelusan dalam pemerintah dan penggunaan dana awam bagi mengelakkan pembaziran maupun perbelanjaan yang tidak perlu. Ketua Parti Demokratik Singapura Dr. Chee Soon Juan mengulangi pendiriannya bahawa anggota parlimen seharusnya memenuhi tanggungjawab secara AP sepenuh masa. Dr. Chee menarik perhatian tentang kelingahan projek binaan dan kesilapan di Bukit Batok di mana beliau merancang untuk bertanding. Menurut Dr. Chee lagi, para AP harus berkhidmat sepenuh masa supaya dapat menumpukan perhatian kepada isu-isu. Pagi tadi, Dr. Chee membahagikan risalah dan bendera SDP. Beliau menekankan tentang mutu daripada jumlah calon SDP yang akan bertanding kali ini. SDP merancang membariskan 11 calon di 2 kawasan undi perwakilan berkumpulan GRC 4 anggota dan 3 kawasan undi persorangan SMC. Sementara itu, para anggota Parti Reform dilihat mengagihkan manifesto parti itu kepada para penduduk di Teck Ghee pagi tadi. Kawasan itu adalah sebahagian daripada JRC Ang Mo Kio di mana parti itu merancang untuk bertanding. Parti Perpaduan Nasional NSP pula bertemu penduduk di kawasan JRC Sembawang pagi tadi. NSP menyatakan ia merancang untuk bertanding di kawasan undi berkenaan dan juga di JRC Tampines. Aksi-aksi bola sepak FA England sebentar nanti. Mampukah Red Devil marah ke peringkat separuh akhir?
Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Marilah kita bekerja sama dengan rakan-rakan sekerja di tempat kerja. Pastikan ada jarak selamat antara kita. Ia akan membantu untuk menjamin keselamatan kita semua. Sikap prihatin boleh melindungi insan yang paling penting dalam hidup kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. 其实在援助的过程中是非常辛苦的。嗨，大家好，我是 Yuki， 我是一名自发性的义工，我协助了一群因新冠肺炎疫情而受影响的新马工友们。 我很感谢家人和朋友的支持，也感谢商家的赞助，还有饮食业所有的摊主们，非常的支持我们每个活动。当然还有善心人士们的捐款，无论数额是多少，有他们一起来协助工友们度过这次的难关。 To our invisible heroes like Yuki, your efforts and dedication are our shield and inspiration in the challenging times. Stay strong, and you are not alone in this fight. Nippon Paint, introducing Singapore's first antiviral paint. Stay strong, Singapore. Terima kasih kerana masih lagi bersama Berita. Saudara, kita semua sudah tahu Singapura bukan hanya sebuah kampung nelayan ketika Raffles pertama kali menjejakkan kakinya di sini. Namun apa lagi yang perlu kita tahu tentang masyarakat Melayu sebelum dan selepas peristiwa itu? Ini boleh anda sorot dari kacamata para sarjana dalam buku baru ini. Wartawan Afiqah Hussein melaporkan. Beyond Bicentennial Perspectives on Malay bukan buku sejarah. Sebaliknya, ia merakamkan pandangan para sarjana yang merungkai detik-detik penting Singapura sejak lebih 700 tahun dahulu. Disunting mantan Menteri Negara Kanan Ikhwan Luar Zainul Abidin Rashid, mantan anggota Parlimen Wan Husin Zuhri dan Zamil Penyelidik Kanan Dr. Nur Syaril Saad. Kesemuanya ada 45 esei yang antara lain mengupas soal identiti, institusi dan kepribadian masyarakat Melayu sejak dahulu kala. Mula-mula kita hanya nak tumpukan kepada pandangan orang-orang Melayu lah terhadap sumbangan kita ke Singapura. Tapi oleh kerana kita ni masyarakat majmuk, jadi kita bersetuju untuk mengundang penulis-penulis yang bukan Melayu, meminta mereka berkongsi apa perspektif mereka terhadap orang Melayu di Singapura. Beberapa penilaian terhadap perkembangan dalam sejarah tambah Wan Husin seperti pewarisan harta Sultan Husin Muhammad Shah dan penguatkuasaan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam atau AMLA juga akan mengajak pembaca merenung dan mengkaji semula kedudukan mahupun sumbangan masyarakat Melayu kepada sejarah dan pembangunan Singapura. Wan Husin juga berharap nilai-nilai penting yang ditegakkan nenek moyang kita seperti yang dipaparkan dalam buku ini akan terus dipegang generasi sekarang dan akan datang, apatah lagi dalam masa-masa sukar. Satu sumbangan yang sangat bererti lah. Sebab dia dari banyak sudut dia menunjukkan the Malays matter in Singapore.